Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari. Apa khabar penonton-penonton WHI? Harapnya semua dalam keadaan yang sihat dan cukup ceria bersama kami pada hari Khamis. Macam lama sangat tak bersiaran kan, lupa pula hari apa hari ini. Apapun, terus bersama kami sepanjang 1 jam ini bersama saya Segita dan juga Hawa Rizwana Ridwan. Ya, Assalamualaikum semua. 23 Jun 2022 hari ini harapnya sihat-sihat saja semuanya dan siapa yang lahir pada tanggal 23 Jun, kita doakan semoga anda panjang umur, dimurahkan rezeki sentiasa, insya-Allah. Okey, dan 23 hari bulan Jun ini juga Hawa adalah hari yang bersejarah buat kita rakyat Malaysia, di mana pelancaran Miasat 3D yang merupakan juga satelit ke-10 Malaysia sejak kali pertama dilancarkan pada tahun 1996 dilancarkan pada hari ini. Dan dikatakan satelit Miasat 3D ini akan meningkatkan keupayaan capaian internet yang mampu dimiliki di kawasan bandar atau sub luar bandar atau di kawasan yang sukar dimasuki dengan tumpuannya adalah di Sabah dan juga Sarawak. Dan itu dia berita di mana isyarat pertama Miasat 3D ini berjaya diterima. Ya, dan apa-apa perkembangan berkaitan pastinya di Wanita hari ini kita akan bawakan kepada anda dari masa ke masa. Betul. Okey, dan seterusnya berita gembira buat rakyat Malaysia yang diumumkan petang semalam, bantuan tunai tambahan pada golongan B40 seperti yang dipaparkan, RM100 untuk isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang. Itu menurut kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang semalam. Dan anda bolehlah buat semakkan status pembayaran mulai 27 hari bulan Jun ini melalui website bkm.hasil.gov.my, dan ada bantuan-bantuan lain yang diberikan juga, di mana bantuan tunai tambahan dibayar bersekali dengan bayaran fasa 2 bantuan keluarga Malaysia, di mana setiap penerima BKM bakal menerima sehingga RM500 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Ya, pastinya kita raikan berita gembira ini dan kepada penerima semua harapnya dimanfaatkan segala bantuan yang diberikan. Ya, betul. Okey, hari ini hari Khamis kan Sugi, kita akan bawakan topik yang sebenarnya serius. Kita nak dapatkan perhatian semua. Betul. Tetapi dalam masa yang sama kita pun nak menghiburkan anda semua. Kita nak relax-relax saja pada hari ini. Betul. Esok hari Jumaat. Esok hari Jumaat. Hari Sabtu, Ahad, awak ada apa-apa perancangan buat hujung minggu awak? Oh, mestilah ada. Ada. Jom. Jom heboh. Ya, betul. Jadi, jom datang beramai-ramai ke Karnival Jom Heboh pada hujung minggu ini bersama keluarga dan rakan-rakan anda. Ada pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk para pengunjung seperti balon udara panas Do It Now serta permainan balon buih dan face painting di zon Do It Now dengan hanya RM1 Malaysia 1. Boleh bayar dengan imbas Do It Now QR dengan mana-mana aplikasi perbankan mudah alih atau e-wallet. Dan bukan itu saja, Hawa. Ada juga dekor LED dan neon untuk bergambar kenang-kenangan. Dan jangan lupa hashtag Do It Now, senang, cepat, selamat. Okey, kalau hujung minggu ni belum lagi ada apa-apa perancangan, boleh terus ke Putrajaya. Kita jom heboh sama-sama. Segi hari Sabtu nanti. Hari Sabtu saya akan bersiaran bersama dengan Fatin di Putrajaya. Okey, baiklah. Dan seperti yang kita cakap di Wanita hari ini, kita sentiasa nak memberikan anda inspirasi, nak membuatkan anda gembira. Oleh itu, jom kita saksikan rangkuman TikTok untuk anda hari ini. Jom. Sambungkah 100? Tak sambung. Tak sambung. Ada sengkak? Tak ada. Tak ada. 100. REES. Kerajaan. KERAJAAN.
Tidur. MENGEUK. Kuala. Telefon. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan. Hadirin yang dirahmati sekalian, sekarang ini kita sedang menyaksikan sambutan khas convocation untuk pengantin perempuan kita Siti Aisyah binti Muhammad Rosli di Majlis Convocation Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Biomolekular Sains kelas pertama. Tahniah diucapkan untuk Siti Aisyah binti Muhammad Rosli di atas penganugerahan Ijazah Sarjana Muda. Sugi, pertama kali tadi saya tengok majlis perkahwinan dan convocation pada masa yang sama. Tahniah kita ucapkan. Tahniah, dan pastinya itu tarik yang sangat-sangat bermakna buat pengantin perempuan itu tadi kan. Awak nak ke konvo? Saya nak belajar konvo. lagi? Konvo? Kahwin sekali? Saya ada konvo nanti insya-Allah tahun depan. Kahwin sekali? Tak. Sugi, jangan kacau Sugi. Dia nak lari fokus dah sekejap. Okey, baik Hawa, kita ke topik kita pada hari ini. Macam yang Hawa katakan tadi, hari ini agak serius ya topiknya. Perbincangan kita tentang nusyuz. Jadi secara amnya kita tahu nusyuz ini apabila seorang isteri itu mengingkari ketaatan suaminya dalam apa jua cara yang diharuskan oleh Islam. Dan pastinya kalau kita lihat dari seimbas lalu, kita pasti fikir nusyuz ni memberi keistimewaan kepada golongan suami semata-mata. Tetapi harus kita fahami ada hikmah di sebalik ini. Jadi kita nak fahami dari sudut perundangan, dari sudut psikologi, situasi bagaimana yang membolehkan si isteri ini mencabar suami di mahkamah apabila suami menyatakan isterinya nusyuz. Okey, contoh yang boleh kita bagi sikit lah ya, supaya penonton kita faham dengan lebih meluas lagi. Contoh, si isteri ni ada satu hobi yang sangat-sangat diminatinya. Kemudian apabila lepas berkahwin, suami menetapkan okey, tak boleh buat dah. Kalau buat jadi nusyuz. Jadi kita nak tahulah kalau situasi macam tu terjadi bagaimana. Sebab saya sebagai orang luar yang melihatnya macam tak adil pada si isteri. Tapi bagi suami dikatakan itu isteri nusyuz ya pada suami. Jadi hari ini kita nak dalami topik ini bersama-sama, dan kalau anda ada apa-apa persoalan, anda boleh terus tanyakannya di ruangan komen Facebook WHI ataupun Instagram WHI, dan kalau ada masa nanti kita akan sampaikan atau bertanyakan soalan anda kepada tetamu-tetamu kita. Ya, sama-sama kita bincang selepas ini di Wanita Hari Ini TV3. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. 8 tahun hidup aku menderita. 8 tahun hidup aku tak tenteram, siang dan malam mengingatkan apa yang kau dah buat dekat aku dengan Suri. Kau langsung tak pernah pegang dia. Kau langsung tak pernah cium dia. Malah setitis susu kau pun tak pernah masuk dalam mulut dia. Mak jenis apa kau ni, ha? Hari ini kau berani berdiri depan aku tanpa rasa bersalah. Kau datang sini nak ambil dia. Aku takkan bagi. Malah sehelai rambut dia pun aku takkan izinkan. Lebih baik kau keluar daripada sini sekarang. Keluar! Aku datang sini bukan nak ambil dia. Get well soon. Tapi kau kena ingat, kau yang ceraikan aku. Aku tak minta. Kerana hatiku yang menginginkan. Baik,
Baik, kembali bersama kami dan itu dia tadi sedutan drama Cari Aku di Syurga yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini iaitu nusyuz yang Hawa pun tadi ada memberikan sedikit mukadimah lah kan. Ada situasi ni sikit. Situasi, ya betul. Dan hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu iaitu Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof selaku peguam syar'i kita di studio. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Sagita dan juga Hawa dan penonton wanita hari ini semua. Sentiasa ceria Tuan. Itu saja terus naik serius. Ya, betul. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khadijah Alawi selaku pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Selamat tengah hari Doktor. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Sihat. Alhamdulillah, sihat doktor. Doktor pun ikut tema kita lah. Semua pink dan dengan senyuman hari ni. Okey, baik. Dengan senyuman kedua-dua tetamu kita, Hawa apa kata kita mulakan perbincangan yang serius ini? Ya, walaupun serius kalau boleh kita nak berbicara secara santai kan untuk pemahaman kita bersama. Okey, tapi kalau boleh Tuan Faisal kita nak mulakan mukadimah dulu bahasa mudahnya tentang nusyuz. Okey, baik ya. Saya fikir para penonton dan rakyat negara kita ni biasa dah dengar perkataan nusyuz ni. Tapi al-maklumlah kadang-kadang bila kita jarang-jarang dengar perkataan kita lupa. Nusyuz ni dalam bahasa kita lah ya. Sebagai orang Melayu, sebagai orang Malaysia ni maksudnya dahaka. Yalah, bila kita dah berumah tangga ni kan, Sugita dengan Hawa dan Dr. Khadijah kan. Saya sendiri pun kan. Kami belum lah. Kita aja belum. Yalah, akan saya doakan ya. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula hubungan suami isteri kan. Jadi kadang-kadang kita ni terlanjur terkasar bahasa ya. Jadi dalam undang-undang dan juga dalam agama Islam memang ada satu bab berkenaan dengan isu dahaka ini ya antara suami dan isteri. Tambahan pula dalam akta sendiri pun contohnya akta undang-undang keluarga Islam ya dalam bab nafkah sebagai contoh ya. Dia ada menyatakan bersitu dalam seksyen 59 ada 3 keadaan tapi tidaklah 3 sahaja. Contohnya tak mau ikut arahan suami, kehendak suami, tak sama-sama ikut suami duduk di rumah kelamin, nak duduk rumah mak dia, ayah dia je. Dah kahwin dah ni, dah 3-4 bulan tak nak pindah juga kan, tak ada alasan. Kemudian ajak orang kata pindah ke tempat lain, keluar pun tak mahu kan. Jadi itu antara 3 keadaan yang mana banyak lagi. Dan hakikatnya nusyuz ni, dahaka ni, orang kata selalu kaitkan dengan isteri je yang dahaka kan, Hawa kan. Dalam filem-filem ke apa kan, si isteri je yang dahaka. Seolah-olah macam suami itu sempurna sangat, tak ada kesalahan. Sebenarnya suami pun ada dia punya kesalahan, kekurangan yang kita gelarkan sebagai penderhakaan. Tapi bukan dahaka kepada isteri, tapi dahaka dengan Allah Subhanahu Taala. Kerana isteri itu adalah amanah kepada suami. Biasa orang cek ada tak tulang rusuk ni? Berapa hilang? 1 ke 2 ke 3 ke 4? Alamak, ada sampai 4 ke? Jadi amanah itu isteri. Jadi kita insya-Allah lepas ni kita bincang lagi ada masa. Mukadimah pun panjang dah ya. Tak apa Tuan Faisal. Lepas ni kita boleh mendalam lagi. Betul-betul. Dan kalau kita dengarkan apa yang Tuan Faisal katakan tadi, ya betul. Mungkin dari sudut secara amnya macam isteri je yang derhaka, suami sangat sempurna tadi Tuan dah katakan ya. Dan mungkin kita boleh tujukan pada Dr. Khadijah juga. Doktor, mungkin bagi seorang isteri ada situasi yang tidak boleh dielakkan, terpaksa membuat sesuatu yang dikatakan nusyuz. Jadi mungkin dikatakan alah buat ni pun nusyuz, buat tu pun nusyuz. Apa sebenarnya nusyuz? Apa yang aku lakukan ni tidak akan dikatakan yang aku ni nusyuz. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit. Okey, ini pandangan saya lah. Saya terima kasih kerana menjemput hari ini menyatakan tentang perkara nusyuz ni. Kalau untuk wanita kita kata ianya menderhaka kepada suami, tetapi untuk suami meninggalkan tanggungjawab dan menyakiti hati isteri. Jadi ini 2 perkataan ya, bagi lelaki tanggungjawab tu lagi besar daripada wanita lah. Kalau wanita zaman sekarang kalau kita tengok wanita, kebanyakan wanita Malaysia yang bekerja ya,
Jadi dalam pekerjaan itu maka ada pelbagai macam aktiviti. Jadi kalau katakan semua aktiviti yang baik ni pun tak boleh keluar atau buat sesuatu, ya, saya rasa itu bukan nusyus lah. Mungkin pakar kita boleh nyatakan dengan detail, ya. Tapi kalau kita tengok lebih detail lagi keganasan rumah tangga. Kalau saya kaitkan nusyus ni dengan keganasan rumah tangga. Dalam keganasan rumah tangga boleh yang daripada mild yang sangat simple kepada yang paling agresif lah, ya. Boleh sampai kepada tahap membunuh. Jadi apa yang bermulanya sesuatu, saya fikirlah kalau untuk wanita, contohnya mengejek atau mengejilah dia dari segi apapun, ya, dari segi pakaian dia ke, dari segi rupa bentuk dia ke dan sebagainya lah. Jadi curiga dengan isteri pun pun satu isu juga. Semua perkara suami rasa curiga. Kalau keluar rumah pun curiga, kalau tak keluar rumah pun curiga. Itu satu isu yang perlu kita fikirkan, wanita perlu fikirkan sejauh mana lah, ya. Kemudian isteri kalau perkara-perkara lah, saya rasa sesuatu perkara yang isteri buat yang kebaikan tu, saya bukan dia keluar rumah ataupun buat sesuatu yang untuk kebaikan, maka selagi dia tak syirik kepada Allah, maka suami tu kena berfikirlah. Jangan main pukul rata je. Saya nak ambil contoh dekat sini, contoh isteri kata nak balik kampung, nak jumpa mak ayah. Oh, tak boleh. Kalau you keluar daripada rumah, nusyus. I rasa itu satu perkara yang perlu perbincangan, perlu ada consultation antara suami dan isteri. Tak boleh kita ambil 100% keluar rumah nak jumpa mak ayah pun kata nusyus. How? Jadi betul. Mungkin Tuan boleh bantu saya. Baik, okey. Terima kasih banyak Dr. Khadijah, dan pastinya ada pelbagai situasi, pelbagai persoalan lagi kita nak tanyakan. Tapi hari ini bukan saya dengan Sugi je nak tanya kepada Tuan Faisal dan juga Doktor. Penonton kita pun ada soalan kepada tetamu kita hari ini. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Apakah suami juga ada nusyus terhadap isteri? Dan boleh berikan jawapan apakah contoh nusyus suami tersebut? Saya ada pertanyaan. Apakah akibat bila isteri nusyus? Kalau berlaku perceraian, apa akan jadi dengan harta sepencarian sekiranya isteri nusyus? Saya nak tanya, kalau seorang isteri yang penat disebabkan bekerja dan menolak permintaan suami untuk bersama, adakah itu dikira sebagai nusyus? Okey, ada 3 persoalan di situ. Tuan Faisal nak jawab mana satu? Okey, saya tak kisah mana-mana. Okey, yang mana boleh. dulu? Saya dalam sengkang masa yang ada ni kan. Okey, yang pertama tadi memang suami kena ingat suami pun boleh melakukan penderhakaan terhadap tanggungjawab. Tanggungjawab suami kepada isteri ni apa? Iaitu memberi nafkah, memastikan isteri itu selamat, menjaga hati dia sebab kita ni adalah pemimpin ataupun lelaki itu memang dah dianggap bukan setakat pemimpin, lebih kuat daripada wanita. Jadi kita bertanggungjawab untuk menjaga dia. Jadi kalau kita tak bagi nafkah, itu kita dah melakukan penderhakaan. Apatah lagi kalau macam doktor tadi pukul, ada elemen pukul. Isteri itu bukan untuk dipukul. Isteri itu untuk kita bersama-sama berkasih sayang, sama-sama menyelami apa yang ada, sama-sama cari penyelesaian, bukan untuk dipukul. Jadi memang ada kesalahan nusyus tu. Cuma bagaimana kita nak menanganinya itu adalah langkah-langkahnya. Saya sentuh sedikit dalam masa ini. Kalau suami nusyus, kalau isteri kita nusyus, biasa kita mulakan dengan nasihat. Yang kedua, kita pulaukan dia daripada tempat tidur. Perempuan ni kalau sehari 2-3 hari tak bercakap ataupun di pulau tempat tidur, dia pening tu. Jadi tapi jangan lama-lama kan. Paling kurang maksimum kata orang 3 hari, kata setengah lama. Yang ketiga adalah dengan memukul isteri. Tapi jangan pukul tu dengan cara yang sampai mendera. Pukul manja sikit-sikit, ingatkan awak
ni dah terlanjur ni. Janganlah malukan tepuk abang. Lah, tepuk ya, tepuk. Tapi tak ada kesan kan. Okey. Tapi kalau suami boleh tak buat begitu? Suami jangan kita pukul. Kita pukul dia, kan kaki dengan tangan pula naik kan. Jadi yang terbaik adalah setelah kita nasihat dia, bagi tahu tanggungjawab dia, kemudian kita maklumkan kepada pihak mahkamah ataupun pihak yang lebih berkuasa. Itu kalau berlaku nusyus kepada pihak suami tadi. Soalan kedua tadi adalah berkenaan kalau dah diputuskan sebagai nusyus kan. Isteri itu dah nusyus kan. Yang kita tahu dia tak dapat nafkah nafkah. Jadi sampailah kalau isteri itu minta ampun, abang saya sedar dah kesilapan saya ni. Bila minta maaf dan bertaubat, kita kenalah bagi kita punya tanggungjawab tu sebagai suami kepada isteri. Jangan kita buat saja kan. Tapi berkenaan dengan harta pencerian macam mana? Dalam hal ni tidak ada kaitan. Kaitan nusyus dengan harta pencerian ni tak ada. Harta pencerian lah. Isu harta pencerian. Nusyus ini lebih kepada tanggungjawab memberi nafkah. Cuma dia kalau dari segi selainnya, dari segi hukum dosa itu dan sebagainya, itu dengan Allah SWT lah. Tapi mana ada orang perempuan yang diam saja. Mana ada lelaki ataupun suami yang sempurna saja setiap masa. Pasti ada kekurangan. Tapi ada penyelesaiannya, iaitu mohon ampun, maaf, bertaubat. Paling tidak waktu hari raya ni, kata raya haji ni, mintalah maaf kan. Dan yang ketiga tadi, soalan yang terakhir berkenaan dengan nusyus adalah berkenaan dengan orang kata, dia kata tadi, ialah isteri sekarang ni tak macam dulu. Dulu mungkin zaman mak kita dia suri rumah sepenuh masa. Sekarang macam you all ni bekerja ya. Bila bekerja ni macam-macam ada masalah di tempat kerja, kadang-kadang komitmen, kadang-kadang isteri ni lebih cepat beruban daripada suami sebab dia bekerja. Di luar dia bekerja, balik rumah dia pun bekerja lagi kan. Jadi macam mana kalau dia tak melayan suami dia, adakah dia berdosa? Dalam hal begini suami kena bertimbang rasalah ya. Kalau kita nakkan isteri kita itu melayan kita seumpama raja. Dia nak macam-macam, nak suapkan kita makan, nak melayani kita punya nafkah batin dan sebagainya. Kita kena tengok keadaan dia. Dia punya kesihatan. Takkan kita nak paksa dia. Jadi kita kena cari waktu dia tengah rehat, jaga mood dia satu hari itu, bantu dia basuh kain, bantu dia masak juga, lipat kain dan sebagainya. Sebab sayang dah kerja sehari letih, jangan buat apa-apa. Hari ini abang beli Grab semua makanan. Tapi nanti layanlah abang. Sebagai contoh kan, kita ringankan dan kurangkan bebanan dia. Saya suka bila Tuan Faizal sebut tentang bertimbang rasa, sebab kalau secara realitinya tak semua yang macam tu. Ada yang masih okey, kalau tak boleh tak boleh. Jadi kita nak tanyakan kepada doktor lah, contoh situasi apabila seorang isteri ni misalnya ada hobi, dah lama dah ada hobinya, tapi bila berkahwin dilarang untuk membuat sedemikian. Jadi untuk nak negotiate tu macam mana? Sebab tadi doktor pun ada sebut kena ada komunikasi yang baik, kena ada negotiation. Tapi bagaimana kalau seorang suami tu betul-betul berkeras tak bagi? Ini strategi lah ya. Actually wife kena ada kebanyakan Malaysian kita semua ada education. Jadi kita kena ada strategi bila berkomunikasi dengan husband. Jadi kita kena tahulah those time ya, baru saya berkahwin, my mom pernah cakap kalau dengan suami ni kita tak boleh direct communication. Jadi dia kata try to pusing lah. Try to pusing need access apa saja keperluan suami itu kita lengkapkan dan baru kita mulakan satu-satu komunikasi. Dan kita perlu ada cara lah, ada kreativiti dalam komunikasi dengan husband. Jangan main redah aja kan. Jadi dia pun tak bersedia. Jadi kita boleh bermula dengan berbunga-bunga lah. Hobi kita tu berbunga-bunga ya. Contoh hobi kita naik mendaki gunung ataupun suka berbasikal dan sebagainya. Itu hobi kita, memang sebelum berkahwin pun kita memang suka buat hobi-hobi tersebut. Jadi kita nak buat ni weekend-weekend, kalau boleh kita nak teruskan lagi. Tapi suami kata dari segi pakaian, dari segi keselamatan, dari segi macam-macam, dia akan bagi tahu kat kita lah supaya kalau boleh jangan keluar rumah. Tapi we also can negotiate.
that in term of keselamatan kita akan jaga. Dari segi pergaulan, mungkin kita akan berjumpa dengan kawan-kawan lama kita dan sebagainya kan. Itu pun akan memberikan sedikit rasa curiga. Suami ini rasa cemburu dan curiga. Jadi untuk menutup perkara tu, kita kena bagi confident pada husband kita that kita tak akan orang kata kita tak melanggar lah that hubungan tersebut ya. Kita akan jaga all the tata tertib dengan baik lah kalau dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi itu satu cadangan saya lah supaya isteri kena belajar communication. Communication is very important in perkahwinan. Kalau kita nak kukuhkan satu-satu perkahwinan tu, maka komunikasi yang berkesan tu perlu dipelajari oleh wanita. Because sometimes kita ni bercakap wanita ya, kadang-kadang kita bercakap tu terus ikut emosi, contohlah kan. Jadi yang itu kita perlu pelajari first lah. Baik. Orang kata the art of communicating. Dan seninya apabila doktor berkata kena negotiate, macam anak dengan mak pula tengah negotiate kan. Kalau mak tak bagi buat aktiviti, mak saya akan selamat, mak saya akan jaga diri saya. Dan ini membawa kita ada satu persoalan daripada penonton. Tapi sebelum tu Tuan, mungkin Tuan boleh perjelaskan. Seperti tadi doktor pun berkata, kalau dalam mana-mana situasi, katalah isteri nak balik kampung, suami kata tak boleh balik rumah mak, tak boleh balik, dan disebabkan isteri nak juga balik, dikatakan isteri nusyus. Jadi bagaimana untuk buktikan yang isteri ini sebenarnya nusyus? Sebab kalau semua pun nusyus, susahlah. Sejauh isteri. mana macam mahkamah nak tahu kebenaran nusyus tu? Dia begini ya, dalam hal begini ya, dia punya kaedah umumnya adalah memang kalau melanggar perintah dan arahan suami itu dianggap sebagai satu penderakaan lah bersuami. Tapi kena ingat, takkan tak ada pengecualian. Betul. Mesti ada pengecualian dalam agama, dalam undang-undang, apatah lagi dalam hubungan keluarga. Jadi katakanlah kita baru lepas situasi COVID-19 ni. Berapa tahun ya? 2 tahun lebih ya. Kita tak balik beraya kan. 2 tahun lebih. Jadi mak ayah kita tu, mak ayah mentua kita sebagai contohnya, duduk jauh di kampung. Kita punya mak ayah dekat di rumah. Takkanlah kita tak benarkan langsung isteri kita balik ke kampung untuk ziarah mak ayah dia. Dah 2 tahun tak balik ni ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak ada alasan yang baik ya, bila dah bincang pun sebagainya, isteri itu memang semata-mata nak keluar daripada rumah kerana melakukan perkara yang tak ada, yang sia-sia, tak ada apa-apa. Dia kadang-kadang isteri ni, jangan anggap suami saja ada ego. Kadang-kadang isteri pun ada ego dia kan, disebabkan faktor pendidikan, disebabkan faktor pekerjaan dia mungkin lebih tinggi daripada suami dia. Kadang-kadang kita manusia. Jadi dalam hal begini kita kena ingat ya. Dalam hal begini sebenarnya saya suka apa yang Dr. Khatijah cakap tadi, the arts of communication sebenarnya ya, dalam masalah rumah tangga yang ada di mahkamah, kebanyakannya adalah kerana salah faham, tak ada understanding. Salah tu puncanya sebab suami cakap lain, isteri cakap lain, ataupun suami faham lain, isteri cakap pun faham lain. Betul. Ada suami yang mungkin kita kena bercakap dengan dia dengan cara yang berlapik, dengan cara yang kata tak boleh direct sangat. Tapi rupa-rupanya isteri kita tu memang, ataupun suami kita tak faham. Dia memang tak faham. Straightforward tapi dengan nada yang betul, dengan timing yang betul. Janganlah suami itu berbalik letih-letih, abang bila nak beli gelang emas ni? Bagi contoh kan. Jadi tengok timing dia. So komunikasi itu sangat penting. Jadi dalam hal begini hakikatnya bila balik semula apa yang Sanggita cakap tadi kan, berkenaan kalau dia nak keluar rumah balik adakah salah dan sebagainya, itu bergantung macam mana kita berbincang dan alasannya. Alasan nak balik kampung tu untuk apa? Mungkin nak ziarah mak ayah yang dah lama tak balik, sakit. Tapi ada juga orang yang tiap-tiap minggu balik. Ada dia nak balik juga. Abang bagi ke tak bagi, saya keluar. Sedang situasi betul-betul baik juga. Jadi dalam hal begitu, isteri itu dah jatuh hukum berdosa lah. Dia tak ingkar kepada suami. Awak ni tiap-tiap minggu balik ke kampung. Tiap-tiap minggu naik bukit. Tiap-tiap minggu naik basikal. Sesekala marilah keluar makan dengan saya. Sebagai contoh kan. Jadi dalam hal begitu, bila dia dah biasa sangat,
dia dah anggap macam suami dia dah benarkan. Walhal kita tak tahu apa yang terbuku dalam hati. Begitu jugalah dengan suami. Jangan anggap bila isteri itu diam aja, isteri itu dah bekerja, ada pendapatan. Tak apalah, pandai-pandailah isteri. Duit minyak kereta isteri pun isteri tanggung. Duit makeup isteri pun tanggung. Hatta sampai dalam rumah pun makan, minum, beli beras sebagainya isteri yang tanggung. Sebab apa? Suami relax je. Isteri aku tu faham tu. Setidaknya kita kena bagi, kita kena bantu. Yang walaupun abang ni kerja pion aja, kerani saja gaji abang dalam 1,000. Sayang ni macam doktor tu gaji beribu-ribu, tapi yalah ambillah 5 kupang ni ke 50 sen sebagai abang punya tanggungjawab supaya abang tak berdosa. Tak payahlah bang, biar saya belanja semua. Okeylah. Gitu kan. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan ataupun untuk sebagai untuk sampai bila-bila, tak boleh ya. Jadi kita telah melakukan pendahakaan kepada Allah Subhanahu taala, menganiaya isteri, dan kita akan tanggungjawabkan. Dari segi perundangan pun kena ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan ingat tak ada undang-undang dalam hal ini. Sebagai contoh, dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam ada undang-undang jenayah yang boleh diambil tindakan terhadap suami yang mengabaikan isteri, meninggalkan isteri langsung, tak bagi nafkah dan sebagainya, ataupun isteri yang tak dengar kata pada suami kan. Cumanya lah undang-undang tu mungkinlah saya pada pandangan saya sebagai pengamal undang-undang ni, mungkin kita perlu kemas kini. Itu undang-undang tahun 1984. Jadi hukumannya sikit sangat kan. Sebagai contoh kan. Bayangkan kalau kita naikkan suami yang gagal bagi nafkah, yang menganiaya isteri ni, kita kata hukuman dia 100,000 sebagai contoh. Ataupun kena sebat ke, ataupun kena penjara setahun ke. InsyaAllah dengan cara begitu mungkin tak ramailah isteri yang culas bagi nafkah. Baik. Yang nak makan apa, nak minum apa, abang sediakan sebagai contoh. Ramai suami yang culas. Bukan isteri culas, suami culas. Dan rasa apa yang Tuan Faizuddin terangkan sekaligus menjawab persoalan Siti Nur di Facebook yang berkaitan dengan kalau suami tak beri nafkah dan bergantung pada nafkah isteri yang bekerja. Hawa. Dan kita ada perkongsian, iaitu satu pengakuan daripada seorang yang sudi berkongsi kisah ceritanya. Jadi jom kita dengarkan pengakuan ini. Setiap pasangan diuji dengan badai rumah tangga yang berbeza. Pernah dilabel nusyus oleh orang sekeliling tanpa melalui proses pengadilan yang sewajarnya, wanita yang mahu digelar sebagai Adila 35 tahun menceritakan kembali pengalaman hidup yang menimpa dirinya. Menerima takdir dengan sepenuh hati meskipun melalui pelbagai episod duka sepanjang perkahwinan yang dibina. Wanita ini tetap kelihatan kuat serta mengharapkan kisah yang menimpa dirinya dijadikan pengajaran buat wanita di luar sana. Sebenarnya episod duka saya bermula apabila suami saya dah start kantoi ada perempuan lain dekat belakang saya. Masa dapat tahu tu hanya Allah je yang tahu macam mana perasaan saya, macam mana terlukanya hati saya. Macam-macam saya dah korban untuk pertahankan keluarga. Dalam tempoh suami curang tu, masa tu dia diberhentikan kerja. Dia menganggur. Jadi time tu lah mungkin dia ada banyak masa untuk melayani perempuan. Sampaikan tanggungjawab pun memang totally terabai. Pernah juga saya bersuara dekat ibu mertua, tapi malangnya saya yang dipersalahkan. Saya dituduh sengaja nak burukkan anak dia sebabkan yelah suami saya tak berduit. Jadi memang ketika tu saya di fasa depresi. Sedih sebab banyak dah kita korbankan tapi orang tak nampak. Saya kerja siang malam, kadang-kadang tak cukup rehat, tak cukup tidur, dengan nak jaga anak lagi. Awal memang saya tak nak cerita dekat family saya sebab saya masih nak jaga aib suami. Tapi lama-kelamaan tu memang saya dah tak tahan. Terpaksa saya luahkan semuanya. Dan masa tu memang saya dah tawar hati. Saya minta untuk dilepaskan. Tapi masa tu memang suami tak nak. Dan saya pula dipersalahkan. Katanya saya tak jalankan tanggungjawab yang baik sebagai seorang isteri. Sebab saya sibuk dengan kerja. Sampaikan satu tahap tu saya dah betul-betul tak mampu. Jadi saya bawa anak-anak keluar daripada rumah. Dan masa tu juga saya diceraikan atas alasan nusyus. Disebabkan saya keluar rumah tanpa izin. Dan dikatakan saya juga tak melayani suami saya dengan baik. Amat malang bagi diri saya masa tu sebab saya menerima hukuman nusyus ni
tanpa melalui proses pengadilan yang sepatutnya. Dan saya terpaksa berhadapan dengan tomahan daripada orang sekeliling tanpa orang tahu cerita yang sebenar. Saya tak nak burukkan sesiapa atau nak salahkan sesiapa. Saya masih hormat dia. Jadi memang saya serahkan perkara ini kepada pihak mahkamah. Tapi macam mana pun, saya menerima takdir ini dengan sepenuh hati. Dan hal ini jadi pun saya ambil sebagai ujian buat diri saya dan keluarga saya. Walau macam mana pun, saya tetap doakan yang terbaik untuk dia. Adilah. Baik, itu dia kisah Adilah dan rasanya ramai juga yang mungkin ada yang boleh berkait dengan apa yang Adilah kongsikan. Dan ini membawa kepada persoalan kepada Dr. Khadijah. Bila seseorang itu berkahwin, mereka semua harapkan semuanya dengan berjalan dengan lancar, bahagia dan semuanya. Tapi ya, perkahwinan seperti mana-mana perhubungan pun ada atas bawahnya kan. Dan doktor, setiap wanita kalau diletakkan dalam situasi, setiap manusia lah kalau boleh saya katakan, kalau diletakkan dalam satu situasi yang asyik dikongkong saja, pastinya akan menyebabkan kesihatan mentalnya terganggu. Begitu juga dengan seorang isteri, kalau suaminya asyik mengongkong, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, pastinya dia nak juga buat, sebab itu benda yang secara natural, refleks dia nak buat kan. Jadi dalam situasi begini, apa yang seorang wanita boleh lakukan? Sebab kita nak jaga perhubungan, kita nak juga jaga kesihatan mental kita, dan kalau dah ada anak-anak, itu akan menjejaskan kesihatan mental kanak-kanak juga. Jadi mungkin doktor boleh ulas ataupun berikan tips lah doktor. Okey, terima kasih atas soalan tu. Memang dalam mana-mana perkahwinan pun kita memang akan nak, macam dekat dalam laut juga lah. Sometimes air tu tenang, sometimes tu air tu bergelora ya. Jadi sebagai wanita, saya lah selalu nasihatkan kepada wanita lain supaya kita kena ada kita punya vision and mission. Tapi vision and mission kita tu kita selalu kena ada kekuatan lah. Memang husband dia, kalau kita berpendidikan tinggi daripada husband, dia tak selevel kan. Jadi dia bukan semua husband yang suka wanita ke depan. Jadi salah satu cara wanita keluar daripada kongkongan ini adalah melalui balik semula kepada kekuatan diri. Kita kena tegaslah. Sebenarnya ketegasan kita untuk kebaikan keluarga. Jadi kebaikan macam mana kita kena explain lah. Kadang-kadang memang tak ada contoh pada ketika pada fasa tersebut. Memang kita akan berhadapan dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Tapi wanita harus sabar dan negotiation tu perlu berlaku lah. You kena whatever husband need tu kita kena dahulukan. Dan lepas tu baru needs anak-anak, keperluan anak-anak kita cukupkan. Dan barulah kita pergi kepada diri kita, wanita. Kita selalu kena fikirkan orang lain dulu. Kita adalah caregiver. Di mana pun tahap kita dalam perkahwinan, kita tetap penjaga. Jadi proses penjagaan tu kita harus jalankan dengan baik. Maka tidak ada alasan kenapa cita-cita saya, hasrat saya, dream saya tak boleh buat. Jadi ini negotiation yang kita perlu buat secara kalau saya lah, myself, I communication dari segi I tutup mulut lah sebenarnya. Kalau marah ke, bising ke, apa ke, kita diam dulu. Jadi buktikan dengan sesuatu hasil lah. Itu paling penting. Action is more important daripada kita bercakap-cakap. Kalau kita cakap, macam tadi Tuan Faizal kata, kalau kita cakap banyak pun mungkin orang tu tak faham. Jadi rather than kita bercakap, kita buktikan dengan sesuatu yang kebaikan lah. Saya suka yang doktor kata action speaks louder than words kan. Doktor buktikan dengan hasilnya. Tapi janganlah doktor simpan satu hari doktor meletus macam gunung berapi. Not really lah, because kita sebagai seorang Muslim, what we can do is we always communicate dengan Allah. Betul. Kesabaran tu datang daripada Allah. Hidayah, whatever achievement in my life is from Allah. Jadi insya-Allah lah, kalau kita pegang dengan tali Allah ni kan,
we really get whatever we want more than what we harapkan lah actually. Okey, baik. Sebenarnya berbalik pada nawaitu kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Cepat saja masa berlalu, tapi sebelum tu Tuan Faisal, kata-kata nasihatlah, sebab tidak siapa pun mahu perkahwinan yang bahagia berakhir dengan perpisahan. Kata-kata nasihat buat para suami dan juga isteri di luar sana. Baik, saya nasihat untuk diri saya jugalah untuk kita semua dalam ni dan juga semua penonton ya. Berdasarkan pengalaman saya, bila kita ada kes di mahkamah ni, yang paling penting bukan perceraian itu adalah penyelesaian terakhir ya. Ada pilihan-pilihan yang lain. Kalau ada ruang untuk berbaik walaupun 1%, gunakanlah ruang tu. Apatah lagi kalau ada anak, kita ada keluarga mak ayah yang besar. Tapi jangan pula kita jadikan itu sebagai alasan untuk kita menyeksa diri. Ataupun sampai orang kata tujuan perkahwinan tu nak carikan ketenangan, hormat menghormati, sayang menyayangi. Tapi kalau dia tiap-tiap hari asyik berlawan mulut, bergaduh dan sebagainya, maka mungkin cara yang terbaik adalah untuk masing-masing membawa diri dengan cara yang baik. Ya. Jadi itulah, mudah-mudahan kita kena ingat tanggungjawab kita sebagai suami. Bagi nafkah pada isteri, jaga isteri elok-elok, sayangi isteri, jaga hatinya. Isteri pula jangan lebih-lebih bercakap ya. Jangan jaga mulut ni paling penting ya. Kadang-kadang orang kata orang perempuan ni mulut lebih mendahului daripada fikiran. Jadi kita kena buang prinsip tu. Dahulukan akal, hati yang tenang, baru kita keluarkan dengan kata-kata. Tapi bukan senang kan? Tapi betul lah, dahulukan akal dan kalau anda bila-bila anda perlukan apa-apa pesanan, anda boleh replay episod hari ni, pesanan dari Tuan Faisaluddin itu. Anda crop lah, simpan video ni dalam phone. Bila-bila anda marah ke, dah tension, boleh tengok balik. Dengar nasihat Tuan Faisal ya. Okey. Baik, dan saya kira apa yang Tuan Faisal katakan dan juga Dr. Khadijah kongsikan memberikan rumusan buat topik kita pada hari ini. Dan kalau anda ada apa-apa persoalan lagi, mungkin anda boleh rujuk pada mereka yang lebih pakar lah untuk mengikut situasi masing-masing. Sebab setiap orang ada situasinya yang tersendiri kan. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi kita ucapkan buat Tuan Faisal dan juga Dr. Khadijah. Dan kepada anda penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana sebab selepas ini anda akan dihiburkan oleh Wani Oi. Wanita hari ini. Karena bukti cinta bersaksikan mimpi di malamnya, siangnya di
suara dia. Ya, Sugi ini kan kali kedua saya bersama Wani Oi di WHI. Memang suara dia best. Sedap. Okey, terima kasih kerana bersama kami dan tahniah atas lagu ini, Wani, Bukti Cinta. Okey, Wani, kami tahu drama ni adalah drama terbaru kan yang akan bersiaran malam ini. Tapi sebelum tu nak tanya Wani sendirilah menyanyikan lagu ini. Betapa, sebab saya baca yang lagu ini mencabar kemampuan Wani Oi. Betul ke? Dari segi mana tu? Segi mana lagu ni ke? Lagu ni mencabar untuk saya juga sebab lagu ni sangat vokal yang sangat tinggi. Untuk menyanyi tu, so stamina tu kena tinggi, kena kuat jugalah untuk menyanyi lagu ni. Tapi biasa bila saya tengok video-video Wani Oi menyanyi dan nyanyi secara live pun macam tak ada masalah je lontarkan suara yang tinggi tu. Ada juga. Itu namanya profesional. Profesional betul. Jadi kan sebenarnya kita pun nak tahulah macam Wani sendiri apa yang dilakukan untuk mantapkan vokal tu. Untuk mantapkan vokal, kalau macam sebelum kita nak menyanyi, kita kena macam tips lah, Wani bagi tips. Untuk kalau kita sebelum kita nak menyanyi, sebelum 4 jam. 4 jam tu kita kena bangun, warm up suara dan boleh menyanyilah. Kalau macam kita terus bangun, tidur, terus menyanyi, dia tak boleh lah. Macam tak buka lagi lubang, buka suara tu. Ada apa-apa latihan tak untuk diajar untuk kami? Kalau lah kod kami nak menyanyi nak buat single juga. baru. Wow. Okey, kalau macam tips Wani, macam Wani minum air suam pagi-pagi. Lepas tu warm up lah macam macam sorry lah. Itu awak selalu buat. Aina selalu buat. Okey, baik. Warm up suara tu. Bagi dia terbuka sikit anak tekak tu. Okey, tapi tak apalah, kami jadi pengacara. Saya lah menjadi pengacara cukuplah ya, menyanyi tak payahlah. Okey, baik Wani, dan mungkin boleh kongsikan juga mengenai lagu ni, siapa yang tulis, siapa komposernya. Okey, lagu ni dihasilkan ciptaan pada Ikuan Fatana dan Wan Saleh. Okey, baik. Dan sebenarnya kan maksud di sebalik lagu Bukti Cinta ni dan harapan Wani sendirilah kepada pendengar bila dengar lagu ni, apa yang Wani nak sampaikan kepada mereka? Okey, Wani harap lagu ni meletup dan Wani harap lagu ni macam bolehlah untuk macam buka mata orang-orang untuk mengembangkan bakat Wani. Sebab selalu ni Wani macam tersembunyi, so Wani nak untuk menunjukkanlah bakat-bakat Wani and Wani nak haraplah lagu ni naiklah. Dan mereka akan dengarkan lagu ini setiap malam sebab ini adalah OST drama terbaru, betul. Tarik Aku ke Syurga. Tapi sebelum itu Wani, apa-apa pesanan buat peminat Wani Oi? Okey, pesanan untuk Wani, korang jangan lupa saksikan lagu Wani di YouTube and korang boleh cari juga dekat Juk, dekat Spotify, iTunes, iMuse, app semana-mana, YouTube, korang boleh tengok dekat Alternate Record. Okey, baik. Terima kasih banyak Wani. Sama-sama. Semoga maju jaya, semoga sentiasa berjaya. Dan kepada anda penonton wanita hari ini, kita nak kongsikan drama terbaru Slot Samarinda, Tarik Aku ke Syurga, yang bakal menemui anda mulai 23 Jun malam ini. Setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di TV3. Baik, jadi tontonlah drama Tarik Aku ke Syurga dan juga sokonglah Wani Oi dengan lagu terbarunya Bukti Cinta. Jadi bila tonton drama ni, kalau dengar lagu tu, tag Wani Oi. Betul. Ya? So, Wani nak cakap, korang jangan lupa follow Wani di Instagram, Wani Oi dan TikTok. Okey. Baik. Terima kasih Wani dan selamat maju jaya. Thank you so much. Thank you Hawa and thank you Sugita. Sedap nama tu. Nampak dia memang professional singer. Mic tu terbau-bau walaupun ada mic. Ya, betul, dah terbau-bawa dah macam ni. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kepada yang setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Tapi kepada yang baru tengok Sugi, terlepas perbincangan kita hari ini tentang Nusyus. Macam mana? Tak apa, jangan risau. Anda boleh terus ke Facebook WHI ataupun YouTube TV3 dan tonton ulangannya. Anda nak tonton hari-hari pun boleh. Boleh. Okey, hari ini kita masih pasal Nusyus, tapi esok hari Jumaat hikayat perkahwinan, topik yang kita akan bawakan iaitu insecure dengan pasangan. Alamak, kenapa nak insecure dan nama pasangan? Tapi ada juga yang insecure. Macam mana
mana tu Jadi esok perbincangannya. Jangan lupa bersama dengan kami jam 12 esok dan jangan lupa juga drama terbaru malam ini jam 10 malam, Tarik Aku ke Syurga. Ya, dan untuk hari ini kita selesai ya Sugi. Jumpa lagi nanti. Jaga diri semua, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayang.